Salam Satu Malaysia. Bersama saya Syuhaidah Arifin dalam Best 5-10. Antara tumpuan petang ini. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi jaminan bahawa sektor pertanian akan terus diperkasa supaya kekal antara penyumbang utama ekonomi negara. Jumlah penduduk Malaysia yang kian bertambah dan tuntutan global terhadap bekalan makanan, Tan Sri Muhyiddin yakin bidang pertanian akan terus kekal menjadi sektor ekonomi yang penting. Kadar pengkomersialan teknologi dan inovasi pertanian dan industri asas tani ialah 14%, jauh lebih tinggi berbanding purata nasional 7% dengan nilai pengkomersialan sebanyak 1.5 bilion ringgit. Tiga elemen penting diambil kira dalam memperkasa Akta Hasutan 1948. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggariskan elemen itu ialah hasutan di internet, terutama media sosial, sensitiviti keagamaan serta isu membawa keluar Sabah serta Sarawak dari Malaysia. Beliau berkata elemen tersebut perlu diambil kira kerana ia amat penting dalam mengukur perpaduan dan keharmonian antara rakyat berbilang latar belakang. Meskipun berlaku penurunan kes demam denggi, namun aktiviti pencegahan terus dipergiat untuk pastikan tidak berlaku peningkatan kes terutama selepas musim tengkujuh. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berkata, walaupun masih belum mencapai keadaan yang baik, namun kes denggi tidak menunjukkan tanda-tanda peningkatan mendadak pada musim tengkujuh ini. Bagi tempoh 16 hingga 22 November lepas, statistik menunjukkan jumlah 2,400 kes demam denggi dengan satu kematian akibat komplikasi denggi dilaporkan. Perkembangan luar negara. Beribu-ribu rakyat Mesir berkumpul di dataran Tahrir Kahira bagi membantah keputusan mahkamah membebaskan bekas Presiden Hosni Mubarak. Mereka yang marah dengan keputusan itu berkata Hosni Mubarak telah mengarahkan pembunuhan 239 orang penunjuk perasaan pada 2011. Mubarak dituduh pada 2012 dan dihukum penjara seumur hidup sebelum membuat rayuan dan dibenarkan mahkamah untuk dibicarakan sekali lagi. Anggota polis yang menembak mati remaja kulit hitam 9 Ogos lalu meletak jawatan. Darren Wilson, 28 tahun yang sedang bercuti selepas rusuhan seluruh Amerika dan Britain berikutan keputusan mahkamah menggugurkan dakwaan menembak mati Michael Brown 9 Ogos lalu berkata dia diarah meletak jawatan bagi membendung kemarahan kulit hitam. Wilson memberitahu akhbar St. Louis Post-Dispatch jabatan polis menerima ancaman keganasan jika dia terus berkhidmat. Bintang bola sepak England David Beckham yang telah bersara serta anaknya Brooklyn terlibat dalam kemalangan ketika sedang memandu di kawasan stadium latihan Arsenal di Hertfordshire, utara London. Tetapi Beckham dan anaknya selamat dan tidak mengalami kecederaan. Beckham dilaporkan sedang mengambil anaknya dari sekolah dan terselamat akibat beg angin dalam kenderaan beliau. Itu tadi antara paparan untuk jam ini. Banyak lagi laporan berita dapat anda ikuti dalam Nasional 5 bersama Kai dan Miza seketika nanti. Teruskan bersama TV1, saya Syuhaidah Arifin. Salam Satu Malaysia. Hasutan di internet, sensitiviti agama dan isu bawa keluar Sabah Sarawak, tumpuan utama Akta Hasutan. Ini adalah Nasional 5, 30 November. Saya Khairul Azwan Arba. Dan saya Miza Isni Muhammad. Kami juga bawakan kepada anda paparan utama hari ini mengenai Maha 2014 pencapaian lepasi sasaran. Juga bot karam di Sungai Pahang, seorang masih hilang.
Saya Emelina Haji Muhammad Zamri, lintas langsung dari Studio BRTM Kuching. Fokus berita dari Bumi Kenyalang hari ini. Sekitar persidangan pengurusan bencana dan insiden besar antarabangsa di Kuching, dan antara yang mendapat perhatian termasuk aspek psikologi yang menjadi cabaran utama dalam pengurusan bencana dan insiden besar selain pengenalan penggunaan perkhidmatan udara bersepadu oleh Telekom Malaysia Berhad dalam pengurusan aktiviti tindak balas bencana dan kecemasan. Jumpa saya seketika nanti untuk laporan penuh. Teruskan bersama rakan penyampai Stanley di Kota Kinabalu. Saya Stanley Misun langsung dari studio berita RTM Sabah di Kota Kinabalu. Fokus dari negeri di bawah bayu hari ini, usaha mengetengahkan warisan seni budaya muzik bambu semakin berjaya apabila mendapat pengiktirafan Malaysia Books of Records. Laporan penuh seketika nanti. Teruskan dengan rakan penyampai di RTM Kota Baru, Kelantan. Musim cuti sekolah sememangnya ditunggu-tunggu, namun mungkin bukan bagi kanak-kanak lelaki yang belum berkhatan. Bagaimanapun, berkhatan bukanlah lagi seperti waktu yang dahulu. Kesakitannya yang digeruni kanak-kanak kecil. Penggunaan alat formulasi dikenali sebagai polimer dikatakan mampu mengurangkan rasa sakit kepada kanak-kanak berkhatan. Penjelasan lanjut mengenainya menerusi lintas langsung dari Kota Baru sebentar sahaja lagi. Keputusan tidak memasukkan Akta Hasutan 1948 bukan helah untuk mencapai kemenangan pada pilihan raya yang akan datang. Sebaliknya, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, ia adalah satu tanggungjawab untuk memastikan keamanan negara dan sensitiviti rakyat terpelihara. Tambah beliau, Kerajaan Barisan Nasional telah membuat yang terbaik untuk rakyat selama 57 tahun menerajui negara, dan kesinambungan kepimpinan itu akan terus kekal atas pilihan rakyat. This is important for us so that there will be no conflict and acrimonious relations between races and the different religious groups in this country. As you know, even developed countries are not immune to racial and religious tension. Not too long ago, there was racial riots in the heart of London. And the last couple of days, you see massive demonstrations across America, in Mississippi, Ferguson. We cannot afford to see that happen in Malaysia. We Malaysians want peace. Betul tidak? We Malaysians want harmony. Betul tidak? We Malaysians want to look ahead and look forward. Betul tidak? We Malaysians believe in the future of Malaysian. Proud to be Malaysian. Betul tidak? Oleh itu, saudara sekalian, percayalah. We don't have any other. Datuk Seri Najib berucap merasmikan Perhimpunan Agong PPP yang ke-61 di Dewan Merdeka PWTC. Barisan Nasional lies not with the Sedition Act. Hasutan di internet termasuk media sosial, sensitiviti keagamaan serta isu membawa keluar Sabah dan Sarawak antara tiga yang akan diambil kira untuk memperkasa Akta Hasutan 1948. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menjelaskan tiga perkara itu penting dalam mengukuhkan perpaduan dan keharmonian rakyat di negara ini. Perbincangan bersama penasihat Undang-Undang Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Peguam Negara juga akan dilakukan bagi menilai apa yang perlu dipinda. Dan saya yakin apabila akta ini diperkasakan pada sidang Parlimen bulan Mac tahun hadapan, jika ia telah ditandatangani atas perkenan yang Agung dan digazetkan, pasti pihak PDRM dengan kerjasama SKMM dan Peguam Negara mengambil tindakan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program From Bikers for Gaza dan Karnival Motosikal Melaka di Auto City Air Keroh yang turut hadir
Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun tegasnya hasutan di internet khususnya di media sosial tidak boleh dibiarkan dan perlu dibendung segera. Namun Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 merupakan akta khusus bagi menangani salah laku internet dan pihak polis sentiasa bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dalam menangani salah laku itu. Ke arah itu, SKMM akan meningkatkan keupayaan sistem bagi mengesan mana-mana individu atau kumpulan yang terbabit menghasut rakyat dan memecah belakan keamanan di negara ini. Ini bagi menghalang tindakan pihak berkenaan yang dianggap boleh mengancam kestabilan sosial yang dinikmati selama ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata pihaknya memandang serius perkara berkenaan apatah lagi dengan keputusan Perdana Menteri yang bersetuju untuk mengekalkan Akta Hasutan dengan beberapa penambahbaikan. Kementerian juga akan melakukan beberapa langkah bagi mendidik rakyat memahami dengan lebih jelas berhubung akta berkenaan. Sebenarnya Akta Hasutan pertahan dan perkukuhkan ialah untuk mengawal golongan ekstrim di luar sana. Sama ada ekstrim agama, ekstrim kaum, ekstrim kebebasan mutlak, ekstrim kebebasan suara yang tidak ada batasan, bagi mempertahankan kesederhanaan dan keamanan serta kestabilan, kemakmuran yang ada dalam negara kita. Itu matlamat yang sebenarnya. Artinya ianya adalah selari dengan dasar ataupun wawasan wasatiyah yang selama ini diperkatakan, wawasan kesederhanaan. Sebab itu ramai yang menganggap bahawa adalah bahaya sekiranya akta ini dihapuskan dan orang bebas untuk bersuara, mengata, menghina, mengutuk orang lain tanpa batasan, maka ia akan menimbulkan sesuatu yang di luar daripada jangkaan dalam mengawal keamanan dan kemakmuran yang ada selama ini. Jadi ini kita mesti tahu bahawa keamanan ataupun kepentingan awam adalah lebih penting daripada kebebasan melampau mana-mana individu yang ada dalam negara kita. Jadi ini perkara yang perlu dipahami. Rakyat katanya perlu memahami setiap dasar kerajaan yang bertujuan menyedarkan rakyat supaya tidak sewenang-wenang membuat provokasi di laman-laman sosial dan mengajak orang ramai melakukan keganasan. Akta itu juga penting bagi mengawal golongan ekstrim khususnya ekstrim kaum dan agama memperluaskan pengaruh mereka. Katanya ramai menganggap adalah berbahaya sekiranya akta itu dihapuskan kerana memberi peluang orang ramai bebas untuk menghina sama ada soal keagamaan, bangsa maupun peribadi orang lain. Datuk Seri Ahmad Syabri ditemui pada program khatan di Perkampungan Felda Neram 1. Seramai 100 kanak-kanak sekolah rendah dari 5 buah kampung menyertai program tersebut yang turut dihadiri Ahli Dewan Negara Senator Datuk Rohani Abdullah. Usaha kerajaan mengekal dan mengukuhkan Akta Hasutan 1948 adalah untuk menjaga kepentingan semua pihak dalam mengekalkan hubungan perpaduan semua kaum di negara ini. Reaksi itu disuarakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kurup yang menyambut baik keputusan berkenaan. Beliau turut mencadangkan supaya pihak kerajaan mewujudkan akta berkaitan dalam mengukuhkan hubungan dan semangat kekitaan demi menjaga keamanan untuk jangka panjang. Saya cadangkan kepada kerajaan nanti, kalau boleh kita akan teruskan pewujudan akta harmoni itu. Oleh kerana kita juga ingin mewujudkan harmoni di kalangan rakyat semua ini. Jadi itulah the National Harmony Act itu kita akan guna untuk memantapkan lagi perpaduan kita. Ini National Harmony nanti tidak ada kena-mengena berkaitan dengan Akta Hasutan. Beliau bersama itu merasmikan Balai Budaya Kampung Nalasaran di Nabawan. Ketika berucap merasmikan majlis tersebut, Tan Sri Kurup yang juga Ahli Parlimen Persiangan berkata balai budaya ini akan memudahkan masyarakat di luar bandar untuk menjalankan pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Beliau turut menyampaikan bantuan seperti kipas angin, penghawa dingin serta generator kepada 3 buah gereja di daerah berkenaan.
Bagi penganalisis politik, Profesor Badria Dr. Ismail Sualman pula, keputusan itu penting bagi menentukan survival masa depan hubungan etnik dan sistem persekutuan negara. Pada masa sama membuktikan komitmen kerajaan memastikan keamanan dan keharmonian negara dipertahan. Beliau turut mengalu-alukan keputusan kerajaan memasukkan 2 peruntukan khas dengan tujuan melindungi kesucian agama Islam dan agama lain serta mendakwa pihak yang menghasut Sabah dan Sarawak keluar dari Malaysia. Namun perkara itu harus disusuli dengan penguatkuasaan tegas pihak berkuasa jika tidak mahu dianggap sebagai retorik. Kalau tidak, orang akan mengatakan bahawa Perhimpunan Agung UMNO ni hanya retorik, hanyalah bersifat kata orang berada di atas kertas saja tanpa ada tindakan tegas yang dilakukan. Jadi lepas ini saya fikir bahawa Kementerian Dalam Negeri dan juga SKM perlu bekerjasama, lihatlah mana-mana yang patut dilakukan untuk pertuduhan dan juga tindakan-tindakan cyber ini dapat dilihat secara lebih detail dan saya fikir bahawa dia akan dapat mengurangkan masalah fitnah dan juga hasutan dalam media sekarang ini. Menyentuh mesej solidariti yang disampaikan Perdana Menteri ketika ucapan penggulungan Perhimpunan Agung UMNO, rakyat seharusnya ingat mengingati di antara satu sama lain agar bersama mengekalkan perpaduan. Sebagai contoh, UMNO atau Barisan Nasional tidak akan berjaya tanpa ada solidariti dengan kaum lain di bawah payung Barisan Nasional. Maksudnya, hendak atau tidak, mereka perlu dan saling memerlukan di antara sama lain dalam kalangan kaum-kaum di Malaysia, terutama ada dalam kalangan orang Cina, India dan juga etnik di Sabah dan Sarawak. Jadi itu sebabnya kalau solidariti ini mantap dan juga padu, kukuh, saya percaya kita akan menunjukkan sebuah negara yang kukuh. Sehingga semalam, seramai 2.5 juta orang mengunjungi Maha 2014 dengan rekod jumlah jualan makanan dan perkhidmatan sebanyak 45 juta ringgit. Jumlah tersebut melepasi sasaran yang ditetapkan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani berbanding tahun lalu. Pencapaian rekod jualan itu didorong terutamanya pelaksanaan 8 perjanjian persefahaman MOU berjumlah 180 juta ringgit bagi membuka peluang perniagaan kepada usahawan tani. Jelas Menterinya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pameran Maha kali ini merupakan pameran pertanian terbesar di Asia dengan jumlah penyertaan 17 buah negara luar. Melihat kepada kejayaan tersebut, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah berbincang bersama Kementerian Pelancongan untuk menjadikan tapak pameran Maha sebagai pusat tumpuan pelancongan. Maha 2014 akan melabuhkan tirai pada malam ini setelah 11 hari berkampung di Maib Serdang, Selangor. Bagi memastikan sektor pertanian kekal sebagai penyumbang ekonomi negara, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menggesa kolaborasi bidang penyelidikan di antara institusi pendidikan pengajian tinggi dengan usahawan tempatan, petani dan nelayan. Dengan potensi sektor pertanian yang boleh dikomersialkan secara meluas, kolaborasi itu mampu memberi pulangan yang menguntungkan antaranya dalam industri pembiakbakaan tumbuhan dan haiwan bagi menghasilkan baka berkualiti. Selain itu, ia dapat meningkatkan kuantiti dan standard hasil pertanian tempatan termasuk agro makanan sekaligus menjamin kemampuan harga dan keselamatan bekalan negara. Tan Sri Muhyiddin turut menggesa usahawan tani tempatan memperhatikan amalan pertanian baik GAP bagi memenuhi syarat dan permintaan pasaran global. Kita bimbang bahawa sektor ini semakin hari menjadi sektor yang malam. Tetapi sebab itu pada hari ini dengan ada minat baru dibuat menerusi teknologi yang lebih canggih dengan menggunakan ICT dalam bidang-bidang yang ada kaitan dengan pertanian, bidang-bidang yang pakar dan mahir dikuasai oleh anak-anak muda, maka saya yakin sektor pertanian akan terus menjadi sektor yang diminati, tetapi dengan pendekatan baru, teknik moden, dengan inovasi dan teknologi yang terkini, yang pastinya anak-anak muda kita pada hari ini lebih savvy daripada kita yang ada ini. Jadi sebab itu saya berharap usaha ini akan berterusan. Beliau turut menekankan agar budaya GAP dipertingkatkan berikutan kawasan pertanian subur di negara ini yang terhad. Tan Sri Muhyiddin berucap pada Majlis Penutup Maha 2014 di Serdang.
Kai, hari ini adalah hari terakhir penganjuran MAHA 2014 dan bagi memberi peluang kepada orang ramai yang ingin melawat pameran di Serdang. Penganjuran MAHA kali ini dilanjutkan sehingga jam 12.30 malam. Betul tu, Miza. Dan bagi melihat apa keadaan semasa ketika ini, wartawan Dilalah Kadir yang berada di sana akan mengupas lanjut. Silakan Dilalah. Saya kini masih lagi berada di MAHA 2014 dan saya pasti anda maklum bahawa hari ini merupakan hari terakhir bagi MAHA 2014. Dan untuk pengetahuan anda, MAHA pada kali ini mengetengahkan antara perkara yang diketengahkan oleh mereka adalah tentang agroteknologi, iaitu baik dari segi amalan-amalan pertanian MyGap maupun pengeluaran produk-produk halal dan sebagainya. Dan ketika ini saya sedang bersama dengan Ahmad Syahrani Ahmad Fauzi, iaitu Eksekutif Perhubungan Awam bagi Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, dan juga pengunjung itu Encik Nasir Hassan dan Encik Muhammad Ahmad Syahrani. Apakah perbezaan antara MAHA 2014 pada tahun ini berbanding dengan MAHA yang lain? Okey, pada tahun ini kita nampak kelainan sikit di mana kita memfokuskan kepada golongan muda, agropreneur muda, di mana rata-rata yang terlibat sebagai pempamer dan juga usahawan itu adalah agropreneur muda. Jadi kita juga dibanjiri oleh golongan belia yang hadir dan bertanya berkenaan dengan peluang-peluang dalam bidang pertanian. Jadi ini adalah platform yang terbaik kepada mereka untuk hadir dan bertanya berkenaan apa peluang-peluang yang mereka berdapat daripada bidang pertanian. Jadi setakat hingga ke hari terakhir ini kita dapat lihat rata-rata yang hadirnya kebanyakannya golongan belia berumur bawah 40 tahun. Jadi ini adalah mencapai sasaran kita di kementerian bahawa Ibu Menteri mahukan golongan muda ini peka bahawa pertanian ini adalah satu bidang yang amat berteknologi tinggi dan memberi peluang lumayan kepada golongan muda. Jadi untuk hari terakhir kita alu-alukan, masih ada lagi dalam beberapa jam lagi untuk penutup. Jadi kita minta hadir bersama-sama, masih ada peluang, masih ada lagi pelbagai aktiviti menarik yang boleh kita dapat tengok pada hari ini sehingga pukul jam 10 malam. Baik, terima kasih Encik Syahrani. Dan juga bersama saya adalah seorang pengunjung, Encik Nasir Hassan, seperti saya beritahu tadi. Baiklah Encik Nasir, sebagai pengunjung, apa yang Encik Nasir rasakan? Apakah kebaikan MAHA ni pada... Okey, kebaikan MAHA ni banyak kebaikan dia. Saya memang boleh katakan setiap kali MAHA saya memang berkunjung ke sini lah. Banyak aktiviti pengetahuan yang boleh kita tengok, macam-macam pertanian punya macam-macam ni lah. Dari segi binatang, macam saya memang peminat kucing kan, memang tiap-tiap tahun lah. Memang saya ke tempat itulah, ke tempat-tempat binatang dan melawat ke rumah-rumah negeri. Itulah. Baik, terima kasih Baiklah, dan untuk anda yang masih belum ke sini, bolehlah berbuat demikian kerana hari ini MAHA 2014 akan tutup sehingga pukul 12.30 malam. Baiklah, itu saja yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Kita kembali bersama rakan di Angkasa Puri, Kai dan juga Miza. Saya dah terbahas rombongan untuk buat satu kapal pergi ke showcase SDSI 2014. Kita boleh beli berbagai produk IKS dan dapat bimbingan untuk menjadi usahawan yang berjaya. Ingat, 4 hingga 7 Disember 2014 di MITC Melaka. Rugi kalau tak pergi. Johor kembali dilanda banjir bermula lewat petang semalam setelah paras air sungai di Kampung Linau, Batu Pahat meningkat. Satu pusat pemindahan banjir dibuka di Sekolah Agama Bukit Pasir dan menempatkan 35 orang penduduk. Bagaimanapun menerusi tinjauan kami, masih terdapat beberapa rumah dinaiki air namun penghuninya enggan berpindah ke pusat pemindahan. Nah, ini ada sudut. Pasal itu di semalam petang sampai sini. Separuh ni. Yang ini bukan saya ni. Ini nampaknya dah paras tu. Mana dia turut dah. Kalau hujan lagi dan naik pasang lagi, masuklah saya ingat. Mana yang perlu diselamatkan, selamatkanlah. Macam mesin basuh, benda yang ada karen kan. Yang mana boleh tinggikan, tinggikan. Air satu.
Bagi setengah yang lain, berpindah ke pusat pemindahan adalah sebagai langkah berjaga-jaga kerana keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini. Makcik pindah pukul 8 malam. Ya, penghulu dah arahkan hujan kuat kan pukul 3.30 sampai pukul 6 lebih. Dia penghulu datang pukul petang tu dia tengok air naik, makcik diarahkan pindah. Terus laman semua penuh. Rumah dalam, bilik, dapur semua dah masuk air. Keluarga lah. Datang sini dengan keluarga. Keluarga tolong angkat. Tapi dia cakap sini dah buka kan. Tempat dia dah buka, boleh keluar. Lebih selamat lah. Bersih masuk, ni dah masuk 3 kali lah. 3 kali. Tapi yang kali 3 ni besar sikit. Jabatan Kebajikan Masyarakat, Majlis Keselamatan Negara dan Pasukan Bomba dan Penyelamat Daerah akan terus menyalurkan bantuan seperti selimut, bantal dan bekalan makanan bagi membantu penduduk terjejas banjir. Sementara itu, pihak berkuasa negeri Johor sudah bersedia untuk menempatkan pegawai perubatan daerah di pusat-pusat pemindahan sekiranya bencana banjir melanda negeri itu buat kali kedua. Mereka bertanggungjawab untuk menjalankan pemeriksaan 2 kali sehari bagi mengelak penduduk terjejas banjir dijangkiti penyakit. Penduduk yang mempunyai penyakit kronik turut diberi perhatian. Tempat-tempat pemindahan ketua kampung penghulu beritahu mereka-mereka yang sebenarnya mungkin terlibat secara langsung dengan banjir ini pergi ke pejabat kesihatan maklumkan kepada penghulu tentang penyakit kronik yang mereka hadapi. Berapa jumlah penyakit mereka yang memerlukan rawatan hemodialisis, siapa yang penyakit jantung dan sebagainya, apakah bentuk ubat yang diperlukan. Kerana kita tak mahu apabila berlaku banjir, mereka ini tidak dapat menerima rawatan. Dato' Ayub berkata demikian selepas merasmikan pameran Bumi Hijau dan Kebersihan di Johor Bahru. Sementara itu, hujan lebat petang semalam menyebabkan banjir Jasin, Melaka dan 2 kampung sekitarnya dilanda banjir menyebabkan lebih 200 penduduk ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Bagaimanapun, kesemuanya telah dibenarkan pulang pagi tadi setelah keadaan kembali pulih. Menurut penolong setiausaha Majlis Keselamatan Negara MKN Melaka, Jafri Muhammad, mereka yang ditempatkan di 4 pusat pemindahan itu iaitu di Balai Raya Bukit Senggeh, Balai Raya Selandar, Sekolah Kebangsaan Selandar dan Masjid Al-Hasanah dibenarkan pulang jam 8 pagi tadi. Banjir berlaku berpunca dari hujan lebat juga faktor sungai yang kecil, Kampung Air Baruk dan Kampung Kelubi serta Bandar Jasin antara kawasan yang dinaiki air petang semalam selepas hujan lebat berterusan lebih 3 jam. Selain di Johor, Selangor dan Perak juga masih belum pulih sepenuhnya daripada banjir. Menurut portal MKN, setakat petang tadi di Selangor semakin ramai penduduk terjejas dipindahkan ke 8 pusat pemindahan di Kuala Langat dan Sepang dan ia melibatkan 425 penduduk daripada 116 keluarga. Di Perak pula, Dewan Orang Ramai Kampung Degong dibuka semula setelah ditutup semalam bagi menempatkan penduduk terjejas banjir selain di Sekolah Kebangsaan Cangkat Jong. Secara keseluruhan, ia melibatkan 308 penduduk daripada 74 keluarga. Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional 5. Beralih ke laporan lintas langsung negeri-negeri, rakan-rakan penyampai di Sarawak, Sabah dan Kelantan. Dan kita mulakan dengan laporan dari Sarawak bersama Emilina Zamri. Silakan. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Aspek psikologi merupakan antara cabaran utama dalam pengurusan bencana dan insiden besar yang perlu diberi perhatian serius pada era ini. Presiden Pertubuhan Traumatologi dan Perubatan Kecemasan Malaysia MASTEM, Profesor Datuk Seri Dr. Abu Hassan Al-Sari Abdullah berkata, strategi perancangan dan tindak balas dalam pengurusan bencana pada hari ini harus meliputi pertolongan cemas, psikologi, mental dan sokongan psikologi. Jelasnya pada era moden ini, teknologi dan tingkah laku manusia menyumbang kepada kerumitan dan cabaran dalam pengurusan bencana di Malaysia, terutama kejadian yang tidak diduga seperti kes MH370 dan MH17 yang melibatkan impak psikologi.
Justru beliau berharap pihak penyediaan bantuan kecemasan agar memiliki kemahiran dan pengetahuan terkini dan relevan untuk menghadapi pelbagai kejadian terutama insiden berprofil tinggi. Persediaan pasukan tidak balas kecemasan harus sentiasa diperbaiki dari semasa ke semasa dengan mendapatkan input daripada pakar terutama dari luar negara supaya boleh menyediakan perkhidmatan menyeluruh dalam pengurusan bencana. Presiden Mastem itu menyatakan demikian dalam ucap tama persidangan pengurusan bencana dan insiden besar antarabangsa di Santubong pagi tadi. Persidangan dihadiri sekitar 500 peserta dari dalam dan luar negara dan meliputi topik yang melibatkan perkembangan pelbagai bencana yang berlaku di seluruh dunia pada masa kini. Akan turut berlangsung pertandingan latihan insiden besar antarabangsa yang akan bermula pada 2 hingga 4 Disember di Kampung Budaya Sarawak bagi memperlihat kemahiran dan pengetahuan dalam aspek tindak balas dan penyelamatan. Sementara itu, pengurusan aktiviti tindak balas bencana dan kecemasan dijangka lebih berkesan dan melalui koordinasi teratur dengan penggunaan perkhidmatan udara bersepadu yang ditawarkan oleh Telekom Malaysia Berhad. Pengarah projek MERS 999 Telekom Malaysia, Rozina Anas berkata, perkhidmatan udara itu akan membolehkan penilaian bagi tahap keseriusan sesuatu kes bencana atau kecemasan dilakukan dengan lebih mudah. Perkhidmatan udara bersepadu menawarkan penggunaan mesin Unmanned Aerial Video UAV yang boleh dilancarkan di mana-mana lokasi dengan tahap penerbangan serendah yang mungkin sehingga tahap 400 kaki dari aras laut bagi pemantauan dan pengawasan lokasi bencana yang lebih menyeluruh. Definitely harganya akan lebih murah daripada kata helikopter. Kalau helikopter ni bila kita nak launch, kita kena dapat kata clearance daripada DCA, kita kena ada launching pad dan sebagainya. So dia punya and then dia tak boleh macam helikopter tidak boleh fly low. Kita ni can fly low. There is no kipas dan sebagainya lah. Jelasnya selain harga sewaan yang lebih rendah berbanding helikopter, UAV boleh disesuaikan mengikut keperluan agensi berkaitan agar tindakan susulan terutama ketika bencana seperti banjir dapat disegerakan dan secara menyeluruh. Program banjir yang ada, kita actually tengah bersiap sedialah part of our mungkin CSR to offer through Kementerian Komunikasi. Bila ada yang banjir ni, kita akan fly di UAV so that membantu agensi kesusahan to actually look at the assessment apa yang berlaku di sana actually. Perkhidmatan TM ini yang mula diperkenalkan September lepas dan akan ditawarkan di seluruh negara juga meliputi perkhidmatan udara untuk aktiviti mencari dan menyelamat, pemeriksaan perindustrian, pemantauan alam sekitar, perisikan geospatial, rondaan sempadan, keselamatan awam dan pemeriksaan luar pesisir pantai. Ditemui pada persidangan pengurusan bencana dan insiden besar antarabangsa di Kuching, Rozina berkata jerayawara mengenai perkhidmatan terbaru TM ini ke negeri-negeri seluruh negara akan dilakukan tahun depan. Setakat ini dahulu laporan dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasran 5 pada petang ini. Seterusnya kita bersama Stanley di Kota Kinabalu. Terima kasih Emelina di Sarawak. Tidak dinafikan, muzik juga berperanan dalam mengekalkan budaya warisan bangsa. Selain alat muzik, alunan serta rentak yang dimainkan turut menjadi keunikan dalam khususnya muzik tradisional yang boleh melambangkan identiti sesuatu bangsa atau kumpulan etnik. Wartawan Farizi Morinding bersama juru kamera Arnold Antang meninjau keunikan pesta muzik bambu yang berlangsung di Tamparuli. Kemajuan yang dikecapi kini tidak menghalang penggiat serta pencinta muzik tradisi bambu dalam mempertahankan muzik tradisi yang diwarisi nenek moyang terdahulu. Walaupun alunan muzik moden menjadi pilihan utama, kebanyakan generasi baharu, muzik tradisi bambu tidak kurang hebatnya. Melalui penubuhan kelab serta persatuan muzik tradisi bambu di peringkat sekolah dan pengajian tinggi di negeri ini, muzik bambu semakin diminati khususnya dalam kalangan anak muda. Yang penting saya rasa ialah kita ingin melihat industri muzik bambu ini diperkembangkan sebagai salah satu cara untuk menjana pendapatan kepada pemain. Boleh memperkasakan ekonomi penduduk luar bandar, karena kebanyakan pemain ini daripada luar bandar.
Peralatan muzik tradisi bambu kebanyakannya diperbuat daripada sumber alam semula jadi, iaitu buluh seperti seruling bambu, sompoton, kulintangan bambu dan drum bambu. Muzik bambu juga tidak hanya terhad untuk lagu-lagu tempatan Sabah, malah ia juga sesuai dialunkan bersama lagu dan muzik popular dari seluruh dunia. Ini secara tidak langsung menarik ramai pengkaji serta pengamal muzik untuk mendalami dan mempelajari keunikannya. Tujuan kami untuk mengadakan muzik bambu setiap tahun ini adalah untuk mempromosi, menjaga keharmonian muzik bambu supaya dia bukan sahaja tidak pupus. Sebab itu tujuan kami mau ajar sekolah-sekolah, SMK dan juga sekolah-sekolah tinggi macam UMS. Kesungguhan dan komitmen tinggi penggiat serta pencinta muzik bambu dalam menjulang muzik tradisi mencatat sejarah tersendiri apabila berjaya menempa nama dalam Malaysia Book of Record sebagai orkestra muzik bambu tanpa henti terpanjang. Usaha tersebut dijayakan 40 pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengilan Tuaran menerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah berkenaan dengan memainkan muzik bambu selama 48 jam 30 minit tanpa henti. Aktiviti ini kami rancang untuk menyemarakkan lagi konsep perpaduan yang ada di negeri Sabah, khususnya di daerah Tamparuli, untuk membuatkan semua pelajar-pelajar menjadikan aktiviti ini sebagai salah satu wadah mereka untuk kehadapan dan menjadikannya sebagai satu pencetus motivasi mereka untuk berjaya. Sebenarnya saya berminat bermain muzik bambu kerana saya nampak daddy saya yang selalu main di rumah. Lepas tu saya teruja dengan mainan dia tu. Lepas tu saya pun macam teringin sangat untuk mempelajari muzik ini. Bunyi orkestra bambu lebih unik daripada yang band-band semua tu. Sebab bunyinya bambu-bambu itu ada keunikan dia tersendiri. Jadi lebih baik bambu orkestra seperti orkestra bambu ini dikekalkan. Usaha memperkasa alat muzik tradisi bambu dalam kalangan generasi muda khususnya di peringkat sekolah wajar dipergiat dalam melestarikan muzik tradisi ini. Fariz Jumurending bersama juru kamera Arnold Antang dari Tampaluri, Sabah melaporkan untuk berita RTM. Tamadun sesuatu bangsa dapat dilihat pada warisan seni budayanya dan warisan itu harus dikekalkan kerana mempunyai identitinya tersendiri. Semoga penglibatan komuniti setempat ke arah memartabat muzik tradisi bambu sama ada melalui program Inap Desa memberi banyak manfaat dalam memperkasa ekonomi komuniti di luar bandar selain mengetengahkan muzik tradisi bambu di mata dunia. Sekian laporan dari Sabah, teruskan dengan rakan penyampai di Kelantan. Silakan. Setiap kali tibanya musim cuti persekolahan telah menjadi tradisi bagi ibu bapa untuk mengkhatankan anak-anak lelaki mereka. Bagi yang takut akan kesakitan proses berkenaan, kini dengan bantuan teknologi, berkhatan bukan lagi pengalaman menakutkan seperti sebelum ini. Penggunaan alat formulasi dikenali sebagai polimem selepas berkhatan dikatakan dapat mengurangkan bengkak dan rasa sakit kepada kanak-kanak. Dan paling penting ialah bahan cleanser surfactant di dalamnya ialah ejen pembersih. So ia akan sentiasa membersihkan luka dan ia akan mengurangkan inflamasi serta kesakitan dan bengkak. Selain ubat-ubatan bagi mengurangkan kesakitan, acara berkhatan kini diadakan secara beramai-ramai bagi mengurangkan ketakutan. Komuniti Rukun Tetangga Wakaf Sena antara yang menganjurkan majlis khatan beramai-ramai disertai lebih 50 kanak-kanak. Program yang dianjurkan setiap tahun itu disediakan secara percuma bagi mengurangkan beban ibu bapa kurang berkemampuan di kawasan berkenaan. Kita setiap tahun kita menerima permintaan daripada orang masyarakat sekeliling untuk membuat program ini sebab kalau dia buat dekat hospital ataupun swasta, bayarannya begitu mahal lah. Tapi kita amat bertuah lah pada tahun ini kita dapat sponsor. Jadi program ni kita dapat buat secara besar-besaran. Untuk membantu masyarakat setempat yang kurang berkemampuan dalam menyediakan belanja untuk program berkhatan. Menarik perhatian semasa acara berkhatan,
Sudah pasti ragam dan gelagat kanak-kanak yang bakal menempuhi pengalaman pertama seumur hidup untuk berkhatan. Ada yang teruja dan sudah tentu seperti kebiasaannya, tangisan pasti mengiringi proses berkenaan. Apapun dengan kehadiran ibu bapa di sisi, perasaan takut sekurang-kurangnya berkurang, apatah lagi melihat rakan sebaya lain turut mengalami proses yang sama. Bagi menambah elemen keseronokan, semua kanak-kanak terlibat dimandikan dengan semburan air oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Tunjung. Mimpi takut. Waktu mari ini? Tak takut. Takut masuk? Masuk bilik tu macam takut. Bila buat tu takut. Rasa takut. Takut. Lepas tu masuk bilik? Rasa takut. Lepas tu, lepas tu? Lepas tu... Masa dia buat tu sakit? Sakit. Lepas tu? Lepas tu panggil lah tak sakit. Tak, malu. Kan orang mula mari tadi kan, kau malu lagi duduk rumah tak sabar nak orang mari jauh. Sabar. Tak sabar nak sunat? Tak sabar nak sunat. Hari tadi tak takut. Lepas tu ni? Tu ni tak takut kok. Serah tak sabar kan? Serah tak sabar nak masuk bilik. Bukan sahaja kanak-kanak, ibu bapa juga tidak ketinggalan berkongsi pengalaman dengan anak-anak yang bakal menjengah alam dewasa. Walau bagaimanapun, wujud perasaan gemuruh. Namun, sebagai ibu bapa, mereka hadir untuk memberi sokongan moral dan menyaksikan anak-anak sehingga berjaya melalui proses berkhatan. Mereka akui ia pengalaman yang berbeza walaupun telah melalui pengalaman yang sama semasa kecil. Dia tak apa dia no. Tu dia kan juga ni. Dia tak sabar. Dia tak apa. Dia nak jak baru ni lagi masa jopak lagi dia tak tahu. Baguslah. Pandangan saya baguslah guna alat tu lah. Dulu lain. Sekarang ni benda baru dia. Semua budak-budak pun okey lah. Tak ada dengar macam jerit kot tak ada lah. Tak malam macam debat-debat lah juga. Macam tak capu lah belakang. Tengok ke dia tu memang duk cerita 2-3 kali beroyak lah. Takut mi sudah dalam mi nak gano yang tak ada gapo tak sakit. Okey lah, ya berani lah nampaknya mari hari ni pun. Baik, itu sahaja perkembangan yang dapat kami kongsikan dari Pantai Timur hari ini. Kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Silakan. Terima kasih rakan-rakan penyampai dari Sabah, Sarawak. Dan ini susulan bot karam di Sungai Pahang pekan petang semalam. Pasukan mencari dan menyelamat masih lagi meneruskan operasi bagi mencari seorang lagi mangsa. Mayat salah seorang mangsa Zuhairi Sulong, 42 tahun telah ditemui orang ramai pagi tadi. Kira-kira 800 meter dari tempat kejadian bot mereka dilaporkan karam. Oleh kerana keadaan permukaan sungai ini berada dalam keadaan statik, maka kita akan usaha lagi untuk mengadakan gelombang air supaya jika ada mangsa tersebut dia akan bergerak ke tepi dengan adanya gelombang-gelombang pusaran daripada pasukan penyelamat kita. Dalam kejadian semalam, bot jenis fiber yang membawa muatan buah kelapa dipercayai karam di sungai berkenaan berdekatan kampung Pulau Jawa. Bot itu dinaiki 3 orang dan salah seorangnya, Said Harun, 31 tahun, berjaya menyelamatkan diri. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, seorang lagi mangsa yang belum ditemui, Azizul Muhammad Ali, 28 tahun, dipercayai tidak tahu berenang. Operasi mencari dan menyelamat yang bermula pukul 6 petang semalam disambung semula kira-kira pukul 7.40 pagi tadi. Aktiviti berkelah dan memancing bersama keluarga tidak kesampaian apabila seorang remaja lelaki ditemui mati lemas di Sungai Tertai, Kampung Sungai Mas, Sungai Lembing, Pahang. Mangsa Khairul Ikhwan Abdul Latif, 18 tahun, dari Taman Bukit Goh Perdana Kuantan yang mandi di sungai berkenaan dipercayai lemas dan dihanyutkan arus deras. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang, Anwar Hassan, ketika dihubungi mengesahkan ada menerima panggilan dan pihaknya bergegas ke lokasi kejadian. Namun mangsa telah ditemui di dasar sungai oleh orang asli yang turut terlibat membantu operasi mencari dan menyelamat tidak jauh dari lokasi mangsa lemas.
Mangsa kemudian dibawa ke Balai Polis Sungai Lembeh sebelum dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan. Selain bomba, anggota Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Sungai Mas dan orang awam turut membantu operasi mencari mangsa. Di Pulau Pinang, polis berjaya melumpuhkan aktiviti samseng jalanan terutamanya melibatkan kegiatan lumba haram di sekitar kawasan Pantai Bersih, Bagan Ajam dan beberapa kawasan lain di Butterworth. Kesemua lokasi itu adalah lokasi tumpuan atau markas kumpulan berkenaan. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara ACP Abdul Rahman Ibrahim berkata melalui operasi pencegahan jenayah bersepadu malam Minggu yang digerakkan Polis Kontingen Pulau Pinang, laluan di lebuh raya lingkaran luar Butterworth melalui Pantai Bersih terutamanya di kawasan RNR Bagan Ajam mula lengang tanpa gangguan kumpulan samseng berkenaan. Sebelum ini, kawasan RNR Bagan Ajam seolah-olah menjadi markas kumpulan samseng jalanan untuk berkumpul termasuk sering dijadikan medan lumba haram terutamanya pada malam Minggu. Namun sejak operasi dijalankan, aktiviti terlarang itu berkurangan. Beliau berkata demikian ketika ditemui di lokasi sekatan jalan raya di RNR Bagan Ajam awal pagi tadi. Dalam operasi itu, seramai 1,824 individu diperiksa dan 14 lelaki ditahan atas pelbagai kesalahan jenayah. Operasi bermula pukul 10 malam dan tamat kira pukul 2 pagi tadi. Mereka yang ditahan berusia antara 20 hingga 30 tahun dan terdiri daripada seorang pesalah jenayah, 12 pesalah narkotik dan seorang pesalah jenayah komersial. Kesemua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah SPU untuk siasatan lanjut. Semua loji rawatan berkumbahan bersaiz kecil yang dibina di kawasan penempatan akan ditutup secara berperingkat di bawah pelaksanaan Pelan Induk Pembentungan Negara. Buat masa ini, Indah Water Consortium sedang berhad IWK mengendalikan 6,000 loji kumbahan di seluruh negara yang mana kebanyakannya terdiri daripada loji bersaiz kecil. Ketua Jabatan Perancangan dan Kejuruteraan IWK, Engineer Dorai Darayana berkata, setiap tahun IWK akan mengambil alih antara 150 hingga 200 loji kecil daripada pemaju perumahan. Ia memberi beban besar kepada IWK khususnya dari segi kos baik pulih dan operasi loji kecil berkenaan. IWK menyusahkan kita lah sebab ada banyak risiko dan juga masalah logistik. Kita ada sebab banyak loji-loji ini. Ya. Ada juga yang loji orang curi barang, curi pam, curi bahan elektrik. Dan loji-loji ini kebanyakannya dibina oleh pemaju, tetapi apabila disiapkan, IWK mesti ambil alih. Dan projek pembinaan sistem pembentungan pusat ini, dia akan membina satu loji pusat dan juga rangkaian pipe. Dan bila rangkaian pipe ini dibina, dia akan sambungkanlah loji-loji kecil dan loji kecil ni boleh ditutup. Ya. IWK, peranan IWK sebagai perancang membantu kerajaan dan juga selepas loji ini dibina, kita ambil alih lah untuk operasi. Jelas beliau menerusi pembinaan loji besar yang canggih dan mematuhi piawaian alam sekitar. Sisa kumbahan dapat dirawat dengan cekap sekaligus mengurangkan kos operasi IWK. Dalam pada itu, penutupan loji berskala kecil dalam kawasan penempatan yang akan dibuat secara berperingkat itu mendapat reaksi positif penduduk. Saya lebih selesa kalau dia buat lebih dengan secara sistematik. Lepas tu dengan kita pun kena kaji dengan environment sekarang, cuaca yang tak menentu. Kadang-kadang kalau hujan tu bau dia yang agak mengharumkan. So saya lebih selesa lah kalau ditutup dengan cara yang lebih sistematik. Saya setuju dah kalau loji ni nak ditutup dan nak bina pusat loji berpusat. Dan kalau lepas tu mungkin selesa lah sikit. Kemungkinan dia akan sistematik. Dia akan sistematik lah. Kalau dia buat berperingkat-peringkat macam tu, dia tak boleh lah buat tutup sekali. Sebab kalau tutup sekali pun semua benda-benda kumbahan mana nak buang. Tapi kalau dia buat berperingkat, lagi baguslah untuk daripada pihak Indah Water dan penduduk. Baguslah kalau kata ada tempat baru ni nak buat penempatan baru untuk loji ni jauh sikit daripada kawasan perumahan, ialah taman kan. Jadi eloklah begitu. Memang eloklah. Baguslah kalau ada tempat baru untuk dipindahkan daripada sini. Sebagai operator pembentungan, IWK melihat langkah penutupan loji kecil penting bagi memberi keselesaan kepada masyarakat.
Cadangan penetapan tarikh perkhidmatan pemutungan berdasarkan jumlah penggunaan air bulanan mampu meningkatkan kecekapan pengurusan sisa kumbahan. Langkah itu penting bagi menjaga sumber air bersih serta menggalakkan masyarakat supaya lebih cermat menggunakan air terawat. Menurut Presiden Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia, S. Piara Pakaran, ini secara tidak langsung memberi kesedaran kepada orang ramai untuk menggunakan air secara berhemah. Pendekatan-pendekatan yang kami lihat sebagai satu cara untuk mengurangkan kesan kos kepada pengguna, dan yang ketiga yang paling penting, kesedaran pengguna itu sendiri. Sama ada pengguna tahu apabila sisa kumbahan tidak dirawat, apakah impak kepada mereka? Dengan pertambahan jumlah penduduk serta pembukaan kawasan baru, isu pengurusan sisa kumbahan tidak boleh dipandang sepi. Sisa kumbahan menjadi salah satu punca pencemaran, kita perlu merawat. Dan kos merawat ini adalah kos yang kita perlu bayar melalui tarif air. Sama ada kita bayar untuk merawat sisa kumbahan atau kita terpaksa bayar untuk merawat air. So kalau kita dapat hentikan masalah di punca, contohnya punca-punca pencemaran ini dapat dikurangkan, bermaksud kos kita untuk merawat air akan berkurangan. Banyak pihak menyifatkan langkah penggabungan bil IWK dengan bil air adalah wajar. Walaupun terpaksa berdepan cabaran peningkatan kos operasi, IWK tetap komited memberi perkhidmatan terbaik demi kesejahteraan bersama. Pihak kami telah pun mencadangkan supaya bil sisa kumbahan digabungkan sekali dengan bil air. Bila pengguna dapat bil setiap bulan, bermaksud kuantitinya lebih minimum berbanding bil 3 bulan atau 6 bulan sekali, di mana mereka perlu membayar kuantiti yang lebih besar. Kita beralih ke perkembangan sukan. Bola sepak Piala Suzuki AFF. Skuad kendalian Dollah Saleh mengutarakan janji memberikan aksi terbaik apabila memenang tuan rumah Singapura 3-1 di Stadium National Sport Hub. Kemenangan ini meletakkan Malaysia di tangga kedua kumpulan B dengan 4 mata sekaligus mara ke separuh akhir bersama juara kumpulan Thailand. Pertembungan seberang tambak Singapura dan Malaysia disaksikan lebih 40,000 peminat setia kedua-dua pasukan bagi pencarian slot ke separuh akhir. Singapura yang mencari keputusan seri untuk layak seakan tertekan di awal saingan apabila membenarkan Malaysia menguasai perlawanan. Namun, tiada sebarang gol dihasilkan walaupun Malaysia berpeluang mencipta jaringan menerusi Safi Salih. Minit ke-61, usaha keras Harimau Melaya berhasil apabila lorongan baik Amri Yahya disudahkan dengan rembatan kencang Safi Salih untuk Malaysia di depan. Bagaimanapun, Singapura enggan mengalah dan menyamakan kedudukan berbaki 9 minit sebelum tamat perlawanan. Khairul Amri mudah menolak masuk susulan sepakan percuma Syahril Ishak untuk kedudukan 1-1. Tuah seakan berpihak kepada Malaysia apabila Amri dikasari dalam kotak penalti pada masa kecederaan dan pengadil perlawanan Al-Kaf Said dari Oman menghadiahkan sepakan penalti. Syafiq Rahim tenang menyempurnakannya untuk kedudukan Malaysia 2, Singapura 1. Singapura yang mengasak di saat akhir dikecewakan lagi dengan gol ketiga sumbangan pemain gantian. Indra Putra Mahyudin ketika gawang tuan rumah dibiarkan terbuka selepas Hasan Suni naik ke atas membantu serangan. Gol ketiga itu menutup terus peluang tuan rumah sekaligus memberikan Malaysia kemenangan penting 3-1 untuk mara ke separuh akhir bertemu Vietnam. Aksi separuh akhir pertama akan berlangsung di Shah Alam 7 Disember depan. Dalam satu lagi perlawanan kumpulan B, Thailand melengkapkan jadual selaku juara kumpulan selepas mengatasi Myanmar 2-0 di Stadium Jalan Besar. Dan ini bermakna Thailand mencatat kemenangan 100% dalam 3 perlawanan peringkat kumpulan selepas menewaskan Singapura 2-1, Malaysia 3-2 dan Myanmar 2-0. Thailand yang mengesahkan slot separuh akhir lebih awal nyaris dikejutkan dengan serangan Myanmar apabila tandukan ketua pasukan Kiau Kuku sedikit tinggi melewati palang gol. 10 minit kemudian, Thailand di depan hasil rembatan Tanabun Kesarat untuk kedudukan 1-0. Myanmar sekali lagi dinafikan gol apabila serangan balas pada minit ke-16 menerusi Kiau Kuku dikeluarkan di atas garisan gol oleh pertahanan Thailand, Sutinor Pukom.
Myanmar terus membedil kubu skuad Gajah Putih dengan percubaan Nanda Lin Kiao Chit. Namun kali ini diselamatkan penjaga gol kedua Thailand, Chanin Sayar di minit ke-59. 6 minit sebelum tamat perlawanan, saki-baki perjuangan Myanmar ditamatkan Prakit Deprom yang menyudahkan sepakan percuma cantik untuk kemenangan 2-0 buat Thailand. 3 kemenangan daripada 3 perlawanan memberikan Thailand 9 mata maksimum. Naib juara 2 tahun lalu itu akan berdepan Filipina di Manila 6 Disember depan dalam aksi separuh akhir pertama. Kejohanan Badminton Purple League 2014, Kelab Badminton Ceras BC gagal melakar kemenangan pada perlawanan kedua selepas tumpas kepada Petaling Jaya BC sekaligus turun ke tangga ke-10. Sebaliknya, Petaling Jaya BC memperbaiki kedudukan dengan kemenangan itu. Aksi perseorangan lelaki, Ceras BC meraih kemenangan menerusi perseorangan lelaki Hafiz Hashim yang menupaskan pemain berasal dari Vietnam, Nguyen Tien Minh 11-8, 11-10, 10-11 dan 11-9. Ceras BC turut meraih kemenangan menerusi perseorangan wanita. Febi Angguni dari Indonesia tidak berdepan masalah untuk mengatasi perseorangan negara Lydia Chia dengan set 11-10, 11-9 dan 11-10. Ceras terus unggul mengutip mata ketiga menerusi pasangan bergul lelakinya. Diwakili Muhammad Hafizi Hashim dan Zakri Abdul Latif, mereka menang 8-11, 11-9, 11-6, 10-11 dan 11-9 ke atas Vontus Indramawan Saniru dan Kong Kiat Zen. Kebangkitan Petaling Jaya BC bermula menerusi acara bergu campuran. Borin Isara, Prajakta Sawan menewaskan gandingan Song Fei Chu, Muhammad Lutfi Zaim straight set dengan keputusan 11-7, 11-9, 11-9. Perseorangan lelaki kedua Petaling Jaya BC, Yogendran Krishnan juga melakar kemenangan straight set ke atas Syakir Ruhaizat 11-9, 11-7 dan 11-7. Melengkapkan kemenangan Petaling Jaya BC, bergu lelaki Jagdish Singh, Roni Tanwilong yang mengatasi Syed Akbar Shah, Razif Abdul Latif. Mereka menang 6-11, 11-8, 11-10 dan 11-7. Petaling Jaya BC kini berada di tangga ke-6 Liga, manakala Ceras BC berada di kedudukan ke-10 selepas mengharungi 2 perlawanan. Fokus utama Nasional 5 sekali lagi. Hasutan di internet, sensitiviti agama dan isu bawa keluar Sabah Sarawak, tumpuan utama Akta Hasutan. Maha 2014, pencapaian lepasi sasaran. Juga bot karam di Sungai Pahang, seorang lagi masih hilang. Baik, sekian Nasional 5 petang ini. Selepas ini, Best 5-10 menyusul bersama Syuhaida Arifin. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Terima kasih Kai dan Miza. Sekali lagi bersama saya Syuhaida Arifin dalam Best 5-10 6 petang. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2014 sehingga semalam 2.5 juta pengunjung hadir dengan rekod jumlah jualan dan makanan iaitu 45 juta ringgit diterima. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata jumlah itu melepasi sasaran ditetapkan. 8 perjanjian persefahaman MOU berjumlah 180 juta ringgit juga ditandatangani. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengekalkan Akta Hasutan 1948 bagi melindungi sensitiviti semua rakyat Malaysia. Tiada motif tersembunyi di sebalik usaha itu. Usaha mengekalkan akta itu bukan tentang melindungi hak-hak orang Islam dan Melayu sahaja, tetapi juga bagi orang bukan Islam dan masyarakat bukan Melayu. Penguatkuasaan Akta Hasutan perlu dilihat adil dan tidak akan sewajarnya akan diambil terhadap mereka yang tidak menghormati anutan kepercayaan orang lain. Saham Malaysia melonjak di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB selepas hampir sebulan setengah ia dipilih sebagai anggota tidak tetap Majlis Keselamatan PBB UNSC. Wakil Tetap Malaysia ke PBB Datuk Husin Hanif bertambah sibuk menerima kunjungan dan menghadiri mesyuarat dengan Wakil Tetap UNSC yang lain. Satu perjumpaan dijangka diadakan dengan Wakil Tetap Amerika Syarikat ke PBB, Duta Samantha Power. Ia disifatkan sebagai kunjungan hormat minggu depan.
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan mengukuhkan inisiatif kerjasama memerangi rasuah di rantau Asia Tenggara. Ini adalah misi berterusan SPRM yang merupakan tuan rumah mesyuarat negara anggota Asia Tenggara memerangi rasuah CPEC ke-10. Mesyuarat CPEC ke-10 akan diadakan di Kuala Lumpur dari 1 hingga 3 Disember 2014. Berita luar negara. Pembangkang Pakistan pimpinan Imran Khan merancang gelombang baru dengan tunjuk perasaan mendesak Perdana Menteri Nawaz Sharif meletak jawatan berikutan dakwaan penipuan undi dalam pilihan raya 2013. Nawaz Sharif bagaimanapun berkata dia tidak gentar dengan cabaran itu. Sebaliknya, dia kelihatan yakin dengan menghadapi ribut politik terbaru itu. Parti pembangkang utama pimpinan Imran Khan Tahrik-i-Insaf dan Pakistan Awami Tahrik melancar tunjuk perasaan yang sama Ogos lalu tetapi gagal tumbangkan Sharif. Di Amerika, satu lagi tunjuk perasaan tercetus berikutan pembebasan Darren Wilson daripada tuduhan menembak mati remaja kulit hitam Michael Brown oleh Mahkamah St. Louis. Tunjuk perasaan kali di sebuah pasaraya di Pentagon City, Washington DC. Kematian Brown menjadi pencetus kemarahan kulit hitam yang menyifatkan keputusan mahkamah itu sebagai pilih kasih dan tidak menghargai nyawa warga kulit hitam Amerika. Seorang penunjuk perasaan berkata, seorang warga kulit hitam dibunuh setiap 28 jam. Itulah yang diperjuangkan dalam tunjuk perasaan ini. Presiden Barack Obama setakat ini membuat 2 pengumuman berkaitan pembunuhan itu, manakala lain-lain anggota Kongres berdiam diri. Kira-kira 200 pelarian Syria di Greece terlibat dalam tunjuk perasaan di hadapan Parlimen Greece di Athens mendesak kerajaan Greece berikutan mereka hak untuk tinggal di Greece atau meninggalkan negara itu secara sah. Tunjuk perasaan masuk hari ke-10 semalam. Seorang penunjuk perasaan berkata negara-negara seperti Austria, Jerman, Belanda, Sweden, Denmark dan Norway memberikan sokongan pelarian tetapi tidak di Greece. Manakala UNHCR berkata masalah pelarian di Greece sepatutnya diselesaikan Eropah bukan Greece bersendirian.